Rentetan daripada kisah Nabi Ibrahim dan alaihissalam bersama puteranya Nabi Ismail. Inilah yang menunjukkan pensyariatannya diteruskan sehingga hari ini umat Islam khususnya. Sebenarnya ibadah korban ni hukumnya sunat muakkad, sangat dituntut di dalam Islam. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini anda bersama saya Ami dalam podcast TV PSS SK Sungai. Kali ini podcast kita bersama Ustazah Hasimah binti Arba'in selaku Ketua Panitia Pendidikan Islam SK Sungai. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini. Soalan pertama dari saya, apakah maksud korban? Korban berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud pengorbanan. Merujuk kepada hari raya, korban adalah acara penyembelihan binatang haiwan ternakan seperti unta, kambing, lembu, kerbau yang mana sebagai satu tanda ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bilakah hari raya korban disambut? Hari raya korban ataupun hari raya Aidiladha ataupun hari raya haji, ketiga-tiganya sama. Dia akan disambut setiap tahun pada 10 Zulhijjah mengikut kalender Islam. Oh, macam tu. Saya ada lagi soalan nak tanya ni. Apakah ibadah utama semasa hari raya korban? Okey, ibadah utama semasa hari raya korban kebiasaannya umat Islam akan mengerjakan solat sunat Aidiladha dan diikuti dengan takbir, zikir, doa dan seterusnya. Ibadah korban itu sendiri dijalankan pada selepas solat Aidiladha. Ustazah, siapa ia yang berhak terima daging korban? Okey, kalau kita lihat ataupun kita tahu sebelum ni, daging korban akan diagihkan kepada tiga golongan. Okey, 1/3 kepada diri sendiri dan juga keluarga, 1/3 lagi kepada fakir miskin dan 1/3 lagi kepada masyarakat umum. Tak kiralah masyarakat tu sama ada kaya ataupun miskin. Dan soalan terakhir, apakah pengajaran yang boleh diambil dari raya korban? Okey, banyak sebenarnya pengajaran yang boleh kita ambil daripada hari raya korban, Tapi Ustazah lebih suka kepada yang pertama ni, iaitu sebagai tanda kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita boleh meneladani sirah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada puteranya Nabi Ismail alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim ni telah bermimpi yang mana Allah memerintahkannya supaya menyembelih anaknya sendiri. Nabi Ibrahim patuh pada arahan Allah. Jadi namun pada hari kejadian Allah telah menukarkan seekor haiwan iaitu kibas yang menggantikan puteranya Nabi Ismail. Jadi di sini menunjukkan kepatuhan dan ketaatan Nabi Ibrahim itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustazah sudi bersama kami hari ini. Jumpa kami dalam podcast seterusnya.